Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat semua. Okey, kita sambung buku teks Celik Minda muka surat 204. Okey, pasal niat belajar kerana Allah SWT. Alright. Okey. Soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Satah kartes menunjukkan kedudukan 4 buah kampung A, B, C, D. Ada A, B, C, D. Okey, Encik Lim tinggal di kampung yang mempunyai jarak mengufuk dan jarak mencancang yang sama daripada kampung D. Encik Lim, maksudnya mengufuk tu ke kanan, mengufuk ke atas sama. Okey, jaraknya sama. Ataupun dia ke kiri, ke bawah sama. Daripada satu rumah tu lah. Okey, itu maksudnya lah. Okey, kira jarak mengufuk dan jarak mencancang dalam kilometer kampung B dari A. B dari A. B dari A. Okey, tapi sebelum itu jom kita mahirkan kemahiran dulu lah. Pertama, awak namakan koordinat tu. Awak kena faham tu. Okey, kampung A, koordinatnya ialah 1, 2, 3, 6. Koordinatnya ialah 3, 6. Okey, awak kena tahu koordinatnya ialah 3, 6 kat sini. 3, 6. Okey, boleh. Koordinat B ialah 5, sifar. 5 sifar. Koordinat C 1, 1. Koordinat D 3, 3. Okey. So awak kena mahir tu dululah. Kalau tak susah nanti awak nak mahirkan dengan tajuk ni. Okey. Baik. Cikgu nak tanya pula kalau ada satu kedudukan lah, katakanlah kat sini lah kedudukannya kat sini. Cikgu panggilkan E. Apakah kedudukannya? Jawapannya ialah 1, 5. Betul? Okey, kalau cikgu namakan kedudukan kat sini pula, apa namanya? Jawapannya sifar 3. Kita mesti mulakan dengan paksi X dahulu, baru paksi Y. So, ada kat sini contohnya bandar F lah. Bandar F. Okey, dah. Okey, soalannya, kirakan jarak mengufuk dan jarak mencancang dalam kilometer B dari A. B dari A. Okey, maksudnya B dari A, kita ambil B dari A lah. Itu A. Betul dari A lah. Okey, dari A. 1, 2. Jadi ada 2 mengufuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mencancang. Okey, boleh? Boleh. Jadi, kalau ditanya berapa kilometer, okey, so kita tambahkan lah. 2 tambahkan dengan 6 dapat 8 cm. So dia kata 1 cm ni bersamaan dengan 1 kilometer. Jadi jawapannya 8 cm tu dia jadilah 8 kilometer. Boleh? Okey. Jadi soalan-soalan yang lain mungkin dia akan bagi minyak 1 kilometer 1 kilometer 80 sen. Berapakah dia kena bayar? Contohnya lah. Jadi darabkan aja lah. Katakan dia kata 1 kilometer RM1.20 lah katakan. RM1.20. Berapa kalau 8 kilometer? Ini kita belajar macam biasa. Nisbah, perkadaran. Macam mana 1 boleh nisbah kepada 8. Iaitu kita bahagikan 8 bahagi 1. So maknanya kita darabkan dengan 8. So maka sini pun darabkan dengan 8. Jadi RM1.20 darab dengan 8. So 9 RM60. Contohnya lah kalau dia tanya.
Okey, tak tanya tak apalah. Okey, awak ingat tajuk ni dia mesti ada hubung kait dengan tajuk lain. Bukan ingat tajuk koordinat dengan koordinat je. Dia boleh nisbah, dia boleh kata darab, semua Okey, soalan B. Hitung jarak mengufuk dan jarak mencacang dalam kilometer. Okey, dia kata dalam kilometer. Macam kita buat tadilah. Okey, maksudnya mungkin yang A tadi dia cuma nak cari jarak mengufuk, jadi 2 dengan 6 je lah. Mungkin gitu maksudnya. Tapi dalam kilometer sama jugalah kan. Okey. Dalam kilometer, kampung Cik Lim dari kampung D. Nyatakan kampung Encik Lim. Okey, Encik Lim kata tadi ialah mempunyai jarak mengufuk dan mencancang yang sama dari kampung D. Maksudnya kita cari yang sama. Okey, katakan A. Mengufuk dan mencancang. Okey. 1, 2, 3. Dia nak itu kampung D ke kampung A. So, 3 juga daripada atas ke bawah. Okey, itu jarak mencancang. Mengufuknya tak ada. Betul, mengufuknya tak ada sebab mengufuknya sama. Dia sama level. Cuma satu dekat bawah, satu dekat atas. Semua level semua sama. Kanan daripada sifar semua 3. Sama, ni pun 1, 2, 3. Sini pun 1, 2, 3. Sama juga. Mengufuknya sama. Jadi tapi daripada D dengan D, dia tak ada mengufuknya, tak ada perjalanan. Dia pada yang sama. Maksudnya kalau awak faham, dia terletak dalam satu bangunan lift lah, lift. Tingkat. Ini tingkat 1, ni tingkat, contoh ni tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7. So, tingkatnya semua sama. Jaraknya daripada satu titik ke satu titik lah. Daripada 2 ni sama. 2 ni, katakan cikgu cakap ni, ada 2 ni, okey. G lah katakan. G mengufuk kepada D pun 1, G mengufuk ke A pun 1. Itu maksudnya. Walaupun dia tinggi tu adalah untuk mencancang. Mengufuknya tetap sama, iaitu 1 unit juga. Tu awak kena faham. Okey. Baik. Itu kalau A. Kalau daripada B pula, dia 1, 2, mengufuknya 2, 1, 2, 3, mencancangnya 3. So 2 dengan 3 tak sama. Sebab dia kata jarak mengufuk dan mencancangnya sama. Okey, kita tengok kampung D pula. Okey, 2 mengufuk, 2 mencancang. Kalau kampung C ke kampung D, 2 mencancang, 2 mengufuk. Yang sama je nombor 2 je tu kan. Okey, boleh. Tapi yang boleh diterima pada cikgu ialah kampung C. Walaupun A dengan D tu kita boleh terima, tetapi mengufuknya tak ada. Dalam hal ni dia kata mengufuknya ada nilai. Jadi jawapannya ialah Encik Lim ni terletak di kampung C. Encik Lim ni terletak di kampung C. Okey, boleh. Okey, so dia suruh hitung jarak mengufuk dan cancang dalam kilometer kampung Encik Lim dari kampung D. Okey, jadi kita tahu 1, 2, 2 mengufuk, 1, 2, 2 juga mencancang. Jadi 2 dengan 2 sama dengan 4 cm. Jadi oleh kerana kita tahu skalanya 1 cm sama dengan 1 km, jadi 4 cm ialah 4 km. Okey, boleh. Itu saja untuk soalan yang ini. Okey, boleh? Okey, kita tengokkan teruskan dengan soalan nombor 2. Okey, cikgu ambil nombor 2 pula. Okey, soalan nombor 2. Okey, cikgu besarkan sikit biar nampak lah. 2 nampak. Okey, terdapat 40 guli hijau. Okey, hijau ada 44. 8 guli merah. Merah ada 8. Dalam sebuah kotak.
Ragis mengeluarkan 8. So dia kena keluarkan 8. Keluarkan 8. Dan menambah 4 guli merah dan menambah pula 4 merah ke dalam kotak yang sama. Hitung nisbah bilangan hijau yang terkini. Hitungkan nisbah bilangan hijau yang terkini dengan yang terkini. Okey, maksud yang terkini, awak cari yang terkini. So 44 tolak 8, 48 tolak 44 tolak 48 akan jadi 36. 8 tambah dengan 14, sorry dah dapat jawapan pula. 8 tambah 4 dapat 12. Okey, lepas tu baca balik soalannya, dia kata hijau nisbah merah ke merah nisbah hijau. So soalannya hijau nisbah merah. Jadi hijau nisbah merah. Jadi 36 nisbah 12. So boleh dipermudahkan dengan sifir berapa? Kita tengoklah sifir 12 dengan 26 ada. Sifir 12 dengan 20, dalam sifir apa nombor 12 dengan 36 ada. Okey, ada cikgu dalam sifir 3 ada 12 dengan 36. Okey, lagi ada cikgu dalam sifir 4 ada cikgu 12 dengan 36. Okey, lagi ada cikgu dalam sifir 6 cikgu, okay, ada 12, ada 36. Okey, bagus, banyak sifir. Lagi cikgu ada dalam sifir ni cikgu, ada sifir 12 cikgu. Sifir 12 pun ada. 12 cikgu 6. Okey, sekarang kita dah belajar, kita cari jawapannya. Semua ni betul. Tapi ada satu cara yang mudah, awak cari faktor sepunya terbesar, FSTB. Jadi maksudnya 12 dengan 36 tu boleh dibagi dengan 3, boleh dibagi dengan 4, boleh dibagi dengan 6, boleh dibagi dengan 12 dan boleh dibagi dengan 1. 2 ni sebenarnya ada tapi tak ada sampai sifir lah. Jadi sebenarnya kita pilih sifir berapa? 3, 4, 6, 12 yang paling besar. Jadi 12. So jawapannya dekat sebelah adalah 1 nisbah 3. Jadi jawapannya ialah 1 nisbah 3. 1 nisbah 3. Okey ya, gitu je lah. Senang. Okey. Alhamdulillah. Okey, seterusnya nombor 3 pula. Nombor 3 kita buatlah lagi. Nombor 3. Okey, nombor 3. Alright. Cikgu anukan lagi sikit biar tulisannya besar. Okey dah. Okey. Rozi ambil rebin ungu dan kuning. Nisbah panjang rebin ungu dan rebin kuning ialah 2 nisbah. Okey. Ungu nisbah kepada kuning 2 nisbah 9. Panjang rebin kuning ialah 630. Okey, dah. So, dia akan tanya perkadaran. Okey. So, maksudnya 9 ni berapa kali untuk dapat 360 perkadarannya. Itu maksudnya. Jadi nak cek kadarannya, kita operasi bahagi. Jadi 630 bahagikanlah dengan 9. Sifir 9, 9 kali 7, 63, sifar. Jadi jawapannya ialah 70. Maka kat sini pun kena kali 70. Jadi 70 kalilah dengan 2. Sifar 14. Jadi jawapannya ialah 140 cm. So awak kena faham tau. Cikgu, saya tak faham lah cikgu. Panjang rebinnya 2 ke 9? Okey. Ke 630? Baik. Awak kena faham. 2 nisbah 9 ni ialah dia nisbah. Dia bukan yang sebenar. Dia lah perwakilan. Jadi yang sebenarnya ialah 630. Jadi sebenarnya ungu ialah 140. Bukan 2. Itu nisbahnya. Dia berkadar-kadar. Contoh, maksudnya dia boleh jadi 2 nisbah 9. Dia boleh jadi 4 nisbah 18. Itu nisbahnya. Dia makin besar, makin panjang. Jadi panjangnya sekarang sampai 630. So ada berapa kali panjangnya tu?
Jadi perkadaran sebanyak 70 kali. Macam mana dapat 70? Bahagikan. Dan bagikan mana sebelah pun perkadaran pun sama. Okey, boleh faham? Okey, itu nombor 3. So, nombor 4 pula. Okey, seramai 60 ahli pengakap dalam sabit dan merah. So, 60. 60 tu ialah pengakap dengan sabit merah. Bukan pengakap seorang 60. Mungkin pengakap 30, PBSM 30. Atau mungkin paling jahat, pengakap 1, PBSM 59. Sebab yang penting jumlahnya ialah 1. Boleh faham tak? Okey, ni pengakap. Ni BSM, bulan sabit. Okey, dia nak 60. Mungkin sini 10, mungkin sini 50. Mungkin sini 30, mungkin sini 30. Mungkin sini 20, sini 40. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi dia kata nisbah bilangan ahli pengakap ialah 7 nisbah 5. Okey, dia bagi yang pertama ialah 7 nisbah 5. Okey, so soalannya berapakah jumlahnya? Okey, boleh faham tak? Maksudnya, okey, cikgu nak tanya pula. Baik, cikgu nak tanya, 12, ini 7 dengan 5 ni, semuanya jadi berapa? 12. Okey, cuba cikgu cakap kat sini 12. So, seramai 12 ahli pengakap PBSM. Dan nisbahnya adalah 7 nisbah. Betul tak? 7 nisbah 5 ni, kalau awak campurkan jadi 12. Betul? Betul? Boleh faham tak tu? 12. Jadi sekarang soalannya nak tanya ialah 60. Maksudnya 12 ni, macam mana dia boleh jadi 12 lagi, 12 lagi, 12 lagi, 12 lagi sampai dia jadi 60. Okey, 12, 12, 12, 12. Okey, itu maksudnya. Jadi 12 campur 12. Dulu kat sini 24. Campur kat sini 36. Campur dekat sini 48. Campur kat sini ialah 60. Nah, jadi jawapannya dia berkadar sebanyak 5 kali. Okey. Jadi dia sebanyak berapa kali ni? Ada banyak kali ni. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali dia mengembangkan diri dia. Sebanyak 5 kali. Okey. So macam dapat 5 kali? Sebenarnya nak senang ialah 60 awak bahagikan dengan 12. Dapat 5, so 60. Itu nak senangnya. Tapi konsepnya macam inilah. Maknanya 12 tu dia berkembang berapa kali sampai jadi 60 sama. Dia 5. Maksudnya ini pun berkadaran 5. Ini pun berkadaran 5. Jadi 5 kali 5, 25. 7 kali 5, 35. Betul tak? 35 campur 25 akan dapat 60. Betul kan? Jadi jawapannya sekarang, pengakapnya ialah 35. PBSM, Persatuan Bulan Sabit Merah, ialah 25 orang. Jadi kat sini dia nak tahu macam mana kalau saya bagi jumlah, awak asingkan, awak agihkan. Jadi caranya sebenarnya ialah kita bahagikan dengan jumlah nisbah yang terkecil dulu. Itulah dia sebenarnya. Okey, boleh? Okey. So, tengok nombor 5 pula. Ya nak. Okey, nombor 5 pula. Gambar menunjukkan isi padu jus limau dalam gelas J dan K. Okey, J lagi banyak daripada K. Nisbah isi padu jus limau dan J kepada K ialah 7 nisbah 2. Okey. J nisbah kepada K, J nisbah kepada 7 nisbah 2. Memang betul lah. Lagi besar. Betul. Okey, isi padu limau ialah 400 lebih daripada isi padu isi padu limau dalam jug
J ialah 400 lebih daripada limau dalam gelas K. Hitung dalam isi padu dalam mililiter jus limau dalam K. Alright. Okay. Ni soalan mencabar sikit nampak gayanya ni. Okay, tapi tak apa. Kita cuba jawab dengan seberapa baik yang mungkin. Baik. Pertama sekali awak kena faham apa maksud 400 lebih daripada tu. Okey, maksudnya J lebih 400 ml daripada K. Okey, jadi awak kena faham ada satu nilai yang ada di K adalah sama juga dengan di J. Lagi sekali, apa maksudnya bila lebih 400 ni? Maksudnya ada satu nilai dekat K yang sama nilai dengan J. Okay, so kat mana nilai yang kita nak tengok? Kita tengoklah sini, 2 dengan 7. Jadi apa yang sama 2 dengan 7? Maksud cikgu lagi sekali cikgu cakap ada dekat K dan dia mesti ada dekat J. Sebab dia kata lebih tu maksudnya asalnya ada yang sama. Jadi 2 dekat dalam ini pun ada 2. Betul tak dalam 7 tu ada 2? Ada kan? Jadi bakinya berapa? 5. Jadi 5 inilah yang lebihnya. So lebihnya dia kata berapa? Lebihnya iaitu 400. Jadi kita carilah berapa dia punya satu lebihnya tu. Sebab sebanyak lebih 5 bernilai 400. Jadi kita buat operasi bahagi. Okay, bahagi dengan 5. 8, 40, sifar. So jawapannya 80. Maksudnya setiap itu berkadar sebanyak 80. Okay, jadi kita buat J K 7 ni sebab 2. So kita kali 80. Ini kita kali 80. Okay, 80 kali 2 160. 80 kali 7 560. Betul tak? 560 ni tolakkan dengan 160 dapat 400. Jawapannya betul kan? Jadi itulah dia maksudnya. So kat sini dia nak latih awak faham tak maksud 400 lebih ni? Bermaksud dalamnya ada yang sama. Yang kurang ada yang dekat dalam lebih yang sama. Contoh macam ni 2 dengan 7. Maknanya kalau kuning tu 2, dalam kuning pula. Kalau K tu K, betul lah. Jak K tu ada 2, jak J tu mesti ada 2. Sebab 7 ni asalnya ada nombor 2. Yalah, 7, 6, 5, 4, 3, 2 mesti ada 2. 7 mesti ada 6. 7 mesti ada 5. Okey, boleh faham? Okey, alhamdulillah. Boleh faham ya tu Okey. So kita kena bahagikan 5 tu dengan nilai yang diberi, dapat 80. So maknanya dia bernisbah sebanyak 80. Dia bernisbah 80 pula. Berkadar sebanyak 80. Okey. Berkadar sebanyak 80. Okey, selesai. Habis. Okey, itu saja. Nampaknya soalan yang ini paling mencabar lah, yang awak nak kena fahamkan. Okey. Berkadar sebanyak 80. Okey, itu saja. Alhamdulillah.